Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi dia adalah di antara murid utama kepada imam yang sangat agung, yang sangat masyhur di dunia ini, itu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Khattab. Imam yang sangat agung, dijelas sebagai Qutbud Da'wah wal Irsyad, Imam Khattab. Ini di antara murid ilmu Haddad yang sangat soleh, sangat alim, yang sangat barakah ilmunya, karangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat, memberi keberkatan dengan kitab yang dikang oleh para kasih Allah, para ulama, para salih ini, dan Allah berikan pada kita untuk beramal dengan apa yang kita pelajari. Allah, kita masuk kepada mukadimah kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi memulakan karangannya ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa meletakkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim di awal penulisannya? Banyak ulama membahaskan berkenaan dengan kelebihan meletakkan Bismillahirrahmanirrahim. Secara ringkasnya, meletakkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim pada awal penulisan yang pertama sekali untuk meniru Al-Quran. Kerana Al-Quran itu susunannya dimulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ayat pertama yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkaitan dengan bismillah juga. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Gua Hira. Dalam riwayat Sahih Bukhari, Nabi duduk dalam Gua Hira. Waktu itu datanglah malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, itu Jibril alaihi salam. Akhirnya ringkas cerita, Sayyidina Jibril alaihi salam mengajarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu pertama. 5 ayat, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, sampailah 'allamal insana ma lam ya'lam. Okey ya. Ayat pertama yang turun ini, wahyu pertama yang turun berkaitan dengan bismillah juga. Tengok apa yang turun. Iqra bismi rabbika, itu bacalah dengan nama Tuhanmu. Tuhanmu sebab bismillah, dengan nama Allah. Rabbika itu Allah Subhanahu di antara nama-nama Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wahyu pertama turun Iqra bismi rabbika, maksud alladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan engkau yang menciptakan. Maksudnya apa? Seolah-olah dapat kita fahami di sini, kita nak mulakan apa saja, nak baca apa saja, ataupun kita nak Allah Subhanahu mempelajari apa saja ilmu, untuk mendapatkan ilmu, hendaklah kita kena ingat banyak-banyak Allah Subhanahu. Kita kena mulakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu hakikat yang memberi pada kita ilmu, hakikat datang ilmu itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan daripada siapa-siapa. Yang ulama buat kajian, yang saintis buat kajian, sehingga orang mengiktiraf mereka sebagai ilmuwan. Ya, mereka ilmuwan, tetapi kajian mereka, ilmu mereka hakikatnya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ilmu kita sendiri adalah pemberian daripada Allah. Maka semua makhluk ini diberi ilmu oleh Allah. Dan dalil, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu dia mengajarkan manusia lam ya'lam, apa yang manusia tak pernah tahu sebelum tu. Allah Subhanahu Wa Taala. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada satu ilmu pada kami melainkan apa yang kau ajar. Mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sebelum nak mulakan penulisan, sebelum nak belajar, sebelum nak membaca ilmu ataupun apa saja, pertama sekali yang kita kena buat, bukan kita sibuk nak dapatkan ilmu, tapi kena sibukkan hati dulu untuk kenal siapa yang memberi kepada kita ilmu, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan untuk mendapatkan ilmu yang sebenar, mestilah kita kenal siapa yang memberikan ilmu. Semakin kita kenal Allah, semakin banyak ilmu Allah akan bagi. Dengan dalil Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan tak mungkin orang itu dapat bertakwa kepada Allah
melainkan dia kenal dulu siapa itu Allah, Tuhan menciptakan, Tuhan menjadikan. Dia pandang aku tak jadi sendiri, alam ni tak jadi sendiri, Allah yang buat. Dia mula kenal Allah SWT. Bila dia mula kenal, waktu tu mula timbul rasa takut dan cinta pada Allah, dan pada waktu itu dia mula mentaati Allah. Bila taat pada Allah, taqwa pada Allah, yu'allimukumullah, Allah ajarkan ilmu. Allah ajarkan ilmu. Jadi Muhammad, sebelum nak nulis, sebelum nak membaca, sebelum nak mengaji, sebelum nak buat apa saja, kita kena ingat Allah SWT. Segala-galanya adalah pemberian daripada Allah, maka sebutlah nama Allah Subhanahu Wa Taala supaya ingat, supaya hati kita ni ingat bahawa ini pemberian Allah, ini dari Allah, dan aku kena mohon dan juga mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dari diriku, bukan ilmuku, bukan aku yang hafal, bukan aku yang pandai, tapi Allah yang bagi. Contohlah, bismillah. Yang pertama untuk mengikuti Al-Quran, kerana Al-Quran itu mula dengan kalimah bismillah. Yang kedua untuk mengikuti hadis Nabi SAW. Kerana ada hadis Nabi SAW, Nabi menyuruh kita, sahabat atau umat Nabi SAW, untuk mulakan sesuatu dengan menyebut kalimah bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang buat satu perkara, satu Allah SWT pekerjaan atau penulisan, dia tak mula dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah keberkatan. Jadi pentingnya memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan itulah sunnah Nabi SAW yang kita kena peduli dan kita kena amalkan. Itu sunnah, memulakan satu pekerjaan itu yang baik itu dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimah bismillahirrahmanirrahim. Jadi maksudnya apa? Kitab ini adalah kitab yang diberkati kerana dimulakan dengan bismillah. Sesuatu yang dimulakan dengan bismillah akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkenaan dengan bismillahirrahmanirrahim, bismillah itu ada 5 hukum semuanya, kata ulama. Bismillahirrahmanirrahim ada 5 hukum. Yang pertama sekali, hukum dia wajib. Wajib bagaimana ni? Kama fi salat. Inda al-Imam Syafi'i. Seperti mana contohnya dalam sembahyang. Dalam sembahyang kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i, kalimah bismillahirrahmanirrahim termasuk surah Al-Fatihah. Wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Ada mazhab yang mengatakan tidak wajib, baca bismillah sunat saja kerana bismillah tidak termasuk dalam 7 ayat Al-Fatihah. Sebab akhirnya waktu dia nak khutbah, dia baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Bismillah ni baca pelan-pelan ataupun yang kuat, makruh, tidak dapat pahala. Kenapa? Khutbah tidak dimulakan dengan bismillah, tapi dimulakan dengan alhamdulillah. Terhadap permulaan khusus dia. Makruh. Ada juga time-time kita baca bismillah jadi haram. Ada time, ada waktu yang kita baca jadi haram, hukum dia baca bismillah waktu itu. Ketika mana ni? Ketika mana orang itu nak maksiat, seperti mana zina, nak curi, dan lain-lain. Waktu buat maksiat, dia mulakan dengan bismillah, hukum dia haram. Kerana tidak layak kalimah bismillahirrahmanirrahim dimulakan untuk perbuatan maksiat. Contoh, dia nak tengok benda yang tak elok dalam handphone dia, yang menaikkan syahwat dia, yang merosakkan iman dia. Dia nak tengok, dia nak buka benda yang haram tu, dia nak search tu, dia kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala barakah. Mana ada barakah? Azab, musibah. Maksudnya ma fi barakah, musibah ada. Okay, tak ada barakah. Contohnya apa lagi? Dia nak curi. Dia tengok, motor tu orang tinggal kunci lah motor tu. Elok lah, aku minta duit. Curi lah motor. Waktu dia nak ambil motor orang tu, dia nak curi motor orang tu, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Itu tu haram motor dia. Tengok kasut orang, lawa kasut orang ni. Balas curi. Lawa. Okey, handphone orang kau ni. Orang ni tinggal beg duit lah. Balas beg duit dah. Lepas tu dia nak balas beg duit, nak curi beg duit, dia kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Haram motor dia.
tidak layak untuk baca Bismillahirrahmanirrahim pada waktu orang itu nak buat maksiat. Sepatutnya waktu mana nak buat maksiat bukan dengan kalimah Bismillah, tapi dengan kalimah Astaghfirullah. Minta ampun siap-siap kepada Allah SWT. Ya Allah, aku nak buat maksiat ni. Allah, janganlah aku, ya Allah. Itu berpalinglah, jagalah diri kita dan cubalah menolak kehendak nafsu dan syaitan yang masuk kita. Sebelum nak buat maksiat bukan Bismillah, tapi Astaghfirullah. Nak buka tak elok ni, dalam handphone. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. InsyaAllah mudah-mudahan hati bercahaya dan Allah kuatkan iman pada waktu itu. Allah SWT palingkan hati kita daripada melihat. Astaghfirullah, mulakan dengan Astaghfirullah, mulakan dengan Bismillah. Kerana orang tu nak lakukan maksiat kepada Allah SWT. Okey, jadi Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Selepas itu pegang kitab kita Sayyid Syekh Muhammad Syekh Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dia mulakan dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'matahu mazidah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allah yang Maha Penyayang, Tuhan semesta alam. Jadi kalimah Bismillah ni kita kena buat jadi keamalan, jadi keamalan kita. Nak keluar rumah, nak masuk rumah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim ini dia adalah satu kalimah, satu bacaan yang boleh menyelamatkan kita daripada syaitan. Siapa yang beritahu ni? Bukan yang gaib ni, Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dalam tu ada menyebut berkenaan dengan hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis tu Allah SWT, orang yang masuk ke rumah dia dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, beri salam dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan tidak boleh masuk sekali dalam rumah dia. Tak boleh, syaitan tak boleh. Siapa yang nak pakai baju, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, syaitan tak boleh pakai baju sekali dengan dia. Siapa yang nak makan baca Bismillahirrahmanirrahim, syaitan tak boleh makan dengan dia. Sehingga kata Nabi SAW, rumah orang yang baca kalimah Bismillahirrahmanirrahim, setiap dia nak lakukan apa-apa, nak sikat rambut baca Bismillah, nak makan baca Bismillah, nak pakai baca Bismillah, tidur baca Bismillah. Orang yang baca Bismillah, 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 Bismillah ni, kata Nabi SAW, jin atau syaitan yang duduk atas bumbung rumah dia, yang jin itu tugas dia setiap hari duduk atas bumbung dan turun untuk ganggu ahli rumah, untuk jadikan mereka malas ibadah, untuk pecahkan, untuk selisihkan hati-hati ahli rumah. Suami dia nak pergi gaduh dengan isteri, anak-anak sama anak-anak. Itu syaitan, setiap rumah ada syaitan atas bumbung. Kata Nabi SAW sebut dalam hadis. Kata Nabi SAW, rumah yang dibacakan Bismillah waktu makan, waktu pakai, waktu sikat rambut, waktu minum dan sebagainya, kata Nabi SAW, syaitan yang duduk atas rumah orang itu, syaitan itu jadi terus. Dan syaitan itu, kata Nabi SAW, dia tengok yang sebelah rumah dia lebih gemuk daripada dia. Aku kurus syaitan, ini gemuk. Syaitan gemuk tanya pada syaitan kurus, kenapa yang kau kurus sangat duduk di rumah kawan tu? Kenapa kamu kurus sangat? Kata dia, macam mana aku tak kurus? Waktu aku nak makan, tuan rumah ni baca Bismillah, akhirnya aku tak boleh makan. Waktu mana aku nak minum, tuan ni baca Bismillah, aku tak boleh minum. Jadi sentiasa dibaca Bismillah, 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 akhirnya syaitan terhalang untuk mengganggu kita. Akhirnya syaitan terhalang untuk makan bersama kita. Kelebihannya apa? Syaitan akan lemah, kurus dia. Dia lemah, dia tak mampu untuk mengganggu kita dalam rumah. Jadi jangan kita makan dengan syaitan, jangan kita pakai dengan syaitan, jangan kita buat satu ada bahagian syaitan. Halanglah syaitan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Itu istimewanya kalimah Bismillahirrahmanirrahim, dapat menghalang kita daripada syaitan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, maksudnya barang siapa yang keluar dari rumah Rasulullah, lalu dia baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pendek saja, tapi besar kelebihan dia. Kata syaitan, Allah telah hidayahkan engkau, engkau telah diberi petunjuk dan aku berlepas diri daripada engkau. Tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa-apa. Kenapa? Engkau telah baca kalimah yang sangat hebat, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi setiap kita bacalah kalimah sunnah, kalimah ini sebagai sunnah Nabi.
dan supaya kita tak disesatkan, tak diganggu, tak dimudaratkan oleh syaitan jin yang banyak di luar rumah sana. Itu bismillahirrahmanirrahim. Amalkan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas itu dia memuji Allah Subhanahu, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maksud puji bagi Allah? Selalu orang kata kita kena ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita tanya apa itu alhamdulillah? Kata dia segala puji bagi Allah lah, alhamdulillah. Tapi sebenarnya apa sebab kita sebut alhamdulillah? Apa sebab kalau dapat sesuatu kita sebut alhamdulillah? Apa sebab? Ialah puji bagi Allah, ialah puji. Tapi apa sebabnya kita puji? Kalimah bismillahirrahmanirrahim itu Allah SWT dibaca ataupun disebut kerana apa? Kerana Allah SWT ta'zim al-mun'im, kerana mengagungkan al-mun'im, kerana mengagungkan pemberi nikmat. Maksudnya sebab apa kita dapat satu kita sebut alhamdulillah? Kerana kalimah alhamdulillah ini adalah kalimah untuk kita ini merasakan, untuk kita rasa, bukan untuk baca saja, untuk rasa. Untuk rasa apa? Agungnya pemberi nikmat. Ta'zim al-mun'im, agungnya pemberi nikmat. Sebab nikmat tidak akan sampai kepada kita, rezeki tidak akan sampai kepada kita, apa saja tidak akan sampai kepada kita melainkan dengan kehendak Allah dan juga kurnia Allah SWT. Mesti tak boleh bagi, makhluk tak boleh bagi. Segala nikmat datang daripada Allah saja, pemberi nikmat. Maka bila kita rasa agungnya Allah, dia bagi pada kita, dia kurnia pada kita dengan kasih sayang, dengan rahmat dia, maka kita ucap alhamdulillah sebagai rasa agungnya pemberi nikmat, hebatnya pemberi nikmat, baiknya pemberi nikmat kepada kita. Macam tu. Alhamdulillah. Bila puji bagi Allah Tuhan semesta alam, apa maksud Tuhan semesta alam? Maksudnya Tuhan Rabbil Alamin, maksudnya pentadbir sekalian alam. Alam ini semua Allah takbir. Tak kira alam manusia ke, alam haiwan ke, alam tumbuhan ke, alam di laut sana ke, alam di langit sana ke, alam jin ke, alam malaikat ke, tak kira apa saja alam, alam barzah ke, alam akhirat ke, semua itu yang mentadbirnya, yang mengaturnya adalah besar, satu saja, itu Allah Subhanahu wa taala. Tunggal. Semua tak jadi sendiri. Alam jin tak jadi sendiri, dan jin tu pun dia boleh hidup, tak hidup sendiri. Allah yang hidupkan mereka, Allah yang mentadbir alam mereka, Allah yang mengaturkan sistem dan juga kehidupan mereka di alam jin. Alam malaikat semua juga. Malaikat tak hidup dengan sendirinya, manusia tak hidup dengan sendirinya, binatang tak hidup dengan sendirinya. Semua adalah dihidupkan oleh Allah, ditadbir oleh Allah, diatur kehidupan mereka, rezeki mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tu alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan, itu pentadbir sekalian alam. Pujian yang menyamai nikmat-nikmatnya dan mencukupi tambahannya. Dan semoga Allah selalu melimpahkan salawat dan salam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan salawat dan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga beserta dan juga ke atas Allah SWT ahli keluarga Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam ke atas mereka. Kita hari ini pada hari Jumaat mengikut pandangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, hari Jumaat adalah hari yang kita dianjurkan perbanyakkan selawat. Kerana hadis Nabi suruh kita banyak selawat hari Jumaat. Bahkan kata Imam Ibn Hajar, Imam Nawawi, berselawat ke atas Nabi pada hari Jumaat lebih utama dari kita membaca Al-Quran. Hari Jumaat kita nak pilih dua, baca Quran ke nak banyak selawat. Lebih afdal dan utama untuk baca selawat, kerana ada arahan khusus, perintah khusus dari Nabi Muhammad, berbanyakkanlah kamu selawat ke atas aku pada hari Azhar, iaitu hari Jumaat. Kerana selawat kamu itu, kata Nabi SAW, disampaikan kepada aku. Malaikat bawa selawat kita pergi ke alam barzakh sana, malaikat akan beritahu nama dan bin kita, dan waktu itu Nabi kenal kita. Khususnya pada hari Jumaat, perbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita duduk bulan Syaban lah ni ya.
Bulan Sya'ban ni apa? Adalah bulan yang diturunkan firman Allah surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi sampai lah akhir ayat. Ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Lepas tu ada ulama menamakan bulan Sya'ban adalah bulan selawat ke atas Nabi. Kenapa? Bulan ni kita nak perbanyakkan selawat kepada atas Nabi kerana kita nak agungkan firman Allah suruh selawat ke atas Nabi. Jadi kita memperingati turunnya ayat yang mulia ini sebagai rahmat pada umat Nabi. Kita perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat dan salam juga ke atas keluarganya. Siapa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka itu daripada Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga para sahabatnya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat bagi sahabat itu ada 4. Yang pertama, bertemu Nabi waktu mana mereka hidup. Yang kedua, beriman dengan Nabi. Yang ketiga, mati dalam Islam. Yang keempat, ahli bumi. Itu 4 syarat nak jadi sahabat. Kita cek, kita ada 4 syarat tu. Kalau ada 4 syarat tu, sahabat Nabi tu. Tapi tak ada lah. Nabi wafat. Kita hidup di zaman Nabi. Kita bukan hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu 4 syarat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertemu dengan Nabi tapi tak beriman, itu bukan sahabat. Siapa yang bertemu dengan Nabi, beriman pula tetapi mati bukan dalam Islam. Tak ada juga yang murtad selepas itu, ada juga. Jadi Allah Muhammad, mereka itu bukanlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan yang murtad itu bukanlah betul-betul sahabat Nabi, ya. Ada mereka tu yang nak test ya, ada yang munafik dan sebagainya. Mereka mengaku syahadah pada Nabi, akhirnya mereka jadi murtad. Itu macam tu. Tetapi sahabat yang betul-betul sahabat tak pernah murtad. Tak pernah murtad. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, fahaman Ahlussunnah wal Jamaah, semua para sahabat itu udul. Adil mereka. Mereka tidak Allah SWT menyalahi agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat Nabi. Jumlah mereka ada ulama mengatakan 124,000 orang. 124,000 orang jumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib kita mencintai sahabat Nabi. Jauhi orang yang membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib juga kita menyayangi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jauhi golongan yang membenci keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta Nabi, kita cinta keluarga Nabi, dan kita cinta sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan secara umumnya kita cinta semua umat Nabi, khususnya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sikit lagi tu boleh. Masa pun dah okey. Salawat dan salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Termasuk musliman, termasuk muslim. Okey. Dan apa maksud wajib di sini? Untuk ilmu itu wajib. Wajib di sini adalah Muhammad, ilmu yang pertama sekali ilmu akidah. Yang kedua ilmu ibadah, tentang ibadah, macam mana nak ibadah. Yang ketiga ilmu berkenaan dengan akhlak ataupun bagaimana untuk meninggalkan sifat-sifat yang keji. Itu 3 ilmu yang wajib. Ilmu wajib. Yang ni yang kena dulu dipelajari. Ilmu-ilmu berkenaan asas agama Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib. Okey. Fardu ain hukumnya, fardu ain. Okey, Allah SWT. Dan terus waqala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan memudahkan perjalanannya menuju syurga. Hadis Muslim, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Zaid Al-Habsyi dia meletakkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, iaitu siapa yang berjalan menuntut ilmu, keluar pergi menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke syurga. Apa maksudnya kata ulama?
Apa maksud Allah sahalallahu tariqan ilal jannah? Apa maksud Allah mudahkan jalannya ke syurga? Kata ulama, maksudnya adalah Allah akan kurniakan taufik dan hidayah pada dia untuk beramal dengan amalan ahli syurga. Maksudnya siapa pergi mengaji, dia akan kuat taat. Siapa pergi mengaji rasa nak beramal. Siapa pergi mengaji dia rasa nak ikut perintah Allah, kekuatan tu main. Sebab orang pergi mengaji, Allah akan beri taufik, kekuatan dan juga hidayah pada dia untuk beramal dengan amalan ahli syurga. Dia akan jadi orang baik. Maksudnya apa? Orang yang pergi belajar ilmu, pergi menuntut ilmu, termasuk media online, Allah akan mudahkan dia ke syurga. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ke syurga. Tengok hadis ni, Nabi kata apa? Sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan dia ke syurga. Bukan Nabi kata kamu itu memudahkan diri kamu untuk masuk syurga. Nabi tak kata betul. Siapa pergi mengaji, kamu telah memudahkan diri kamu masuk syurga. Memudahkan diri payah. Memudahkan diri itu payah. Kenapa kita tak ada kekuatan untuk memudahkan? Boleh. Tak percaya? Kalau tak percaya, cuba tengok. Kita ini senang amat. Tak larat. Malas. Malas ni kan perit, susah. Cuba mudahkan tengok diri kita bagi rajin pergi mengaji. Tak boleh. Tetap malas macam tu juga. Tetap berat juga diri kita. Kita minta pertolongan Allah SWT. Tapi Nabi kata apa? Sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah yang mudahkan kamu untuk ke syurga. Bila Allah mudahkan kita, maksudnya apa? Tak akan ada siapa boleh halang kita ke syurga. Tak akan ada siapa boleh sulitkan kita. Syaitan kah, jin kah, manusia kah, siapa saja tak akan boleh susahkan kita ke syurga bila Nabi kata Allah mudahkan kamu ke syurga. Siapa boleh lawan kuasa Allah? Siapa boleh susahkan apa yang Allah mudahkan? Tak boleh. Bila Allah mudahkan, habis kita akan mudah. Tapi kuncinya adalah menuntut ilmu. Yang terakhir, wa ba'du fa hadhihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubil hujjatil Islam al-Ghazali ghaliban man arafa wa amila biha narju lahu min Allah an yakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan billahi taufiq. Buku ini berisi berbagai persoalan ringkas yang sebahagian diambil dari buku hujjatul Islam al-Ghazali. Kitab ini dikarang kata dia, risalah ini diambil juga isi-isinya daripada kitab Al-Imam Ghazali. Barang siapa memahami dan mengamalkannya, siapa yang faham kitab ni, amalkan kitab ini, kami berharap, itu kami mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikannya, itu orang yang faham dan juga amalkan, seorang yang alim zahir dan batin. Ini kelebihan belajar ilmu ni. Kitab ni kata ulama-ulama kita di Yaman, siapa belajar kitab ni insya-Allah dia akan jadi orang alim, orang yang sangat berilmu, ilmuwan apa ni? Ilmu yang zahir dan juga ilmu yang batin. Kalau ilmu yang batin, ilmu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu bukan dengan iman, bukan dengan hati, akhlak, bukan alim. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam doa dalam kitab kita ini, Allah jadikan kita orang yang alim, ilmu zahir dan ilmu batin. Wabillahi taufiq, hanya Allah yang berkuasa beri taufik. Allah insya-Allah kita akan sambung esok. Pasal yang paling pertama itu berkenaan dengan akidah. Ini sekadar mukadimah saja. Kita membaca laju saja untuk daurah. Selamat. InsyaAllah esok kita masuk bab rukun Islam dan juga perbicaraan tentang akidah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saya serah balik kepada pengurusi lah, moderator atau pengurusi kita pada kali ini. Alhamdulillah, banyak ilmu kita akan bagi hari ini, walaupun mukadimah saja. Syukur kepada kita, syukur kepada Allah yang kita dapat menuntut ilmu berbagi ini. Alhamdulillah. Jadi kita akan sambung daurah kita pada esok pagi ni, jawab. Jadi ada soalan? Kita ada soalan? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh tanya soalan tak? Assalamualaikum. Saya terlepas tadi ciri sahabat Nabi SAW yang Ustaz beritahu tadi. Yang ciri yang terakhir tu, saya tak boleh terima. Okey. Boleh. 4 ciri sahabat Nabi SAW. Yang keempat adalah dia itu ahli bumi, bukan ahli langit. Kalau para malaikat tak dinamakan sahabat, kata ulama.
Para sahabat mereka adalah wakil-wakil Allah Subhanahu Wa Taala yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat mereka hidup dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam Islam, dan mereka ahli bumi. Itu manusia lah, ahli bumi. Jadi Allah Subhanahu Muhammad yang keempat itu adalah ahli bumi. Kalau ahli langit dia tidak termasuk dalam syarat-syarat untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tetap para malaikat itu mereka mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz ada satu soalan dekat chat, Ana baca. Ya, boleh. Assalamualaikum Ustaz, maaf bertanya soalan. Saya ingin bertanya, ada ke amalan yang boleh penuntut ilmu amalkan untuk menjaga masa-masa keseharian kami? Okey. Amalan untuk menjaga masa-masa seharian kita. Yang pertama sekali, sebelum kita buat amalan apapun, mestilah kita ini kena rotibkan, iaitu susun waktu kita seharian ini dengan baik. Kata ulama, siapa yang susun waktu dia dengan baik, dia susunlah waktu pagi kena buat apa. Dia susun dengan jadual-jadual yang bermanfaat lah. Siapa yang menyusun masa dia, menjaga masa dia, maka masa dia diberkati, kata ulama. Orang dalam waktu sejam tak boleh buat apa-apa pun, habis macam tu saja. Orang yang menjaga masa, orang disiplin dengan masa, orang yang mengisi masa dia, dia tetap tertib dengan masa dia, dia atur susun masa dia dengan sebaiknya untuk buat ini dan ini, maka sejam dia itu sangat bermanfaat. Allah akan berkati masa orang yang menyusun masa dia dengan sebaiknya dan cuba isi masanya dengan perkara yang bermanfaat, tidak menyia-nyiakan masa. Jadi itu yang pertama sekali, kena susun masa bagi Allah. Yang kedua, di antara amalan-amalan yang baik untuk ilmu, dia dapat menjaga masa, dapat masa itu dimanfaatkan, iaitu bagi penuntut ilmu itu sebaiknya Allah. Yang pertama sekali, dia memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena satu selawat itu kita akan dapat 10 rahmat Allah. Satu selawat akan dapat 10 rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah itulah yang menjaga kita dan menjaga masa kita. Mana disebut di dalam Al-Quran, Zulaikha, waktu mana dia itu dikutuk oleh kawan-kawannya. Mereka mengatakan, wahai Zulaikha, kamu itu dengan hamba engkau Yusuf pun engkau nak lakukan elok-elok. Kamu tak kenal seperti Yusuf, kita tengok dia lagi. Tapi bukanlah aku nak kata aku ni suci. Ma ubarri'u nafsi, Al-Quran, ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu'. Kata aku suci, kita pun nak bela dari kita, kata aku ni betul semuanya, tetapi dalam diri aku ni bisu'. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sebenarnya nafsu itu sangat menyuruh kepada kebaikan, kejahatan. Illa ma rahim rabbi, melainkan nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Maksudnya apa? Kalau Allah rahmati nafsu kita, itu Allah merahmati diri kita lah. Allah bersihkan nafsu kita, Allah rahmati kita, maka kita tak akan terjatuh dalam kejahatan, kebaikan, kelalaian. Ini disebabkan kita tidak membuat amalan untuk mendapatkan rahmat Allah, maka masa kita terbuang dengan Tuhan sia-sia. Lebih lagi maksiat, na'udzubillah min dzalik. Kita tak boleh kawai nafsu kita untuk tinggalkan benda yang tidak faedah, tak boleh kawai. Contoh orang muda ni suka main game kan, main game berlebihan tu tak boleh tau. Bahaya tu main game, gadget bahaya. Kalau penuntut ilmu tak boleh kita buang masa dengan game, rugi, menyesal nanti. Kita kalau lah pandai main game, kita boleh buat apa sebenarnya. Ada nanti kita nak pergi minta kerja, tempat kerja tanya, kau pandai main game tak? Pandai main game, okey, kamu jadi bos. Tak ada. Orang tanya ilmu kita macam mana, pengalaman kita apa, orang tengok macam mana kemahiran kita. Tanya kita pandai main game tak? Jadi banyak orang membuang masa dia dengan game. Boleh baca buku dan sebagainya. Jadi kalau Allah tak rahmati kita, kita akan terjatuh dalam perkara macam tu, game setiap waktu, maksiat. Tapi kalau Allah rahmati kita, ma illa ma rahim rabbi, nafsu yang Allah rahmati, diri yang Allah rahmati, seseorang yang Allah rahmati, dia tak akan terpengaruh dengan nafsu dia. Walaupun nafsu dia jahat, tapi tak boleh kuasai dia, kerana yang menjaga dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran rahmat dari Al-Quran, dia mengakhiri untuk mendapat rahmat supaya nafsu kita tak boleh kuasai kita, supaya Allah memimpin kita. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Jatuh selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang banyak mengupar dalam selawat.
Jadi kita kena kurangkan muka, tinggalkan muka, banyakkan salawat Nabi SAW. Yang kedua, bagi kita ilmu seisi waktu sebaik-baiknya mencari ilmu. Bila ada waktu kosong, tengoklah kuliah online ke apa ataupun mengundang kaji ilmu. Buat 3 tu saja. Sampai yang dah habis daripada dan sebagainya. Sebabnya banyak ceklan, silakan baca Quran semua boleh. Selawat ini mudah dibuat kerana saya kita berada. Yang kedua, carilah ilmu. Jangan kita pandang, oh nanti pun habis dalam sem akhir dah. Tak perlu cari ilmu sangat. Dah okey dah ni. Tak, kita mengaji sampai mati. Mengaji sampai mati. Bukan mengaji sampai dapat saja, mengaji sampai mati. Kerana ilmu Allah luas. Cari ilmu terus. Jadi penuntut ilmu sebenar. Dan kaji ilmu kita belajar. Buat 3 tu saja, mudah-mudahan Allah berkati, Allah rahmati, Allah bina kita. Sehingga kita dapat menjaga masa kita dengan sebaiknya dan menjadi penuntut ilmu yang terbaik dan juga berjaya. Kita saja yang tu aman. Banyak tak bayar, takut berakhirat amal. Terima kasih. Terus minta tu mau minta juga awak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rahman, kami itu ilmu ya Allah. Ya Allah, jagalah budak-budak Islam ya Allah. Jagalah mereka yang hadir dengan Allah. Jadikan hati mereka cinta pada ilmu, cinta pada Nabi Muhammad, cinta pada jadikanlah mereka orang yang rajin dalam beramal soleh, dalam menuntut ilmu, dalam berkhidmat kepada agama ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini orang yang dipandang olehmu, dipandang oleh Nabi-Mu. Jadikanlah kami orang yang paling bermanfaat kepada orang lain ya Arhamar Rahimin. Muliakanlah kami di hari Jumaat yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, Kau jadikan segala ilmu yang kami bincangkan, yang kami kongsikan ya Allah, yang menjadi asbab kami semua akan bahagia dunia dan akhirat ya Allah. Jadikanlah ilmu yang kami belajar ini yang menjadi asbab ketenangan jiwa kami dunia dan akhirat ya Allah. Limpahkan rezeki kami ya Allah, limpahkan rezeki berbagai keberkatan hidup kami ya Allah. Sebab kami menuntut ilmu dan juga belajar di dalam hati ya Arhamar Rahimin. Sertakanlah hati kami dalam cinta ilmu, sertakanlah hati kami dalam cinta ilmu memahami. Allah, ampunilah dosa kami, kurniakanlah kami taubat yang ikhlas, kurniakanlah kami taubat yang suha ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi.